Kita kadang-kadang kita banyak menghukum sebenarnya. Ya, Ustaz. Kau ni memang tak guna semayang. Itu kan. Kau ni semayang tapi kau ni orang wekom juga. Kau ni tak guna semayang sebab kau ni kau semayang tapi aurat kau dedah juga. Kau tak guna semayang. Itu banyak kata-kata biasa kita gunakan untuk menghukum orang. Untuk orang. Sebab itu Nabi SAW dia tak guna istilah banyak menghukum, mengutuk orang. Nabi tak guna usaha kutuk-kutuk orang ni. Sebab itu kan kita dah bincang semalam macam mana orang menceritakan kepada Nabi seorang manusia yang sampai peringkat boleh bangun tengah malam semayang tu. Maknanya semayang biasa tu memang kompon dia buat lah. Semayang sunat tengah malam tu lagi dia buat. Dan dicerita oleh Nabi, dia ni pula mencuri Rasulullah. Nabi tak kata tak guna dia ni semayang kalau mencuri, tak guna dah. Nabi sebut satanhahu ma taqulu, insya-Allah semayang itu akan mencegahnya daripada perbuatan mencuri yang kamu sebutkan tadi. Itu Nabi sebut. So Nabi lebih banyak orang mendidik dan lama-kelamaan betul ya laki-laki sebut akhirnya menjadi manusia yang tidak lagi mencuri disebabkan sembahyang itu mampu mencegahnya. Sebab tu dulu kalau mak ayah melepaskan anaknya ke Kuala Lumpur, barangkali zaman Haji Zul Cik Azhar dululah. Zaman sekarang sukar untuk dengar perkataan-perkataan seperti ini. Dulu kalau ialah orang kampung nak lepaskan Kuala Lumpur, mak ayah pun tak nak pergi Kuala Lumpur. Kampung kan, pergi Kuala Lumpur naik bas, tengok menara daya bumi itulah yang paling menarik dengan Masjid Negara Pusat Islam dulu. Yang lain tak ada lagi. So pesanan mereka, kau jangan tinggal semayang. Itu je pesanan. Kau jangan tinggal semayang. Dia tak kata kau jangan mencuri. Dia tak kata, yang paling penting dia kata kau jaga semayang, kau jangan tinggal semayang. Kuala Lumpur tu semayang ya. Masa waktu semayang, itu kita bisa mendengar letiran, bebelan daripada orang tua kita dulu barangkali. Kalau biasa yang sekarang tengah bawa kereta dan radio barangkali, dalam radio di rumah ke dalam kereta tu, mengimbau balik zaman remaja dulu kan, yang betul lah. Mak ayah aku pernah pesan dulu tu, nak pergi ke asrama jauh-jauh kan, jangan tinggal semayang, jangan lupa semayang, masa waktu semayang. Sebab semayang itu akan merubah hidup kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Okey, ada satu persoalan. Saya ni sembahyang tapi pelajaran kurang apa ni, kurang menyelak. Kalau ikut nombor tu tercorot kat belakang. Sembahyang rajin Ustaz saya ni. Tapi prestasi kerja kurang Ustaz. Maksud saya jarang-jarang dapat anugerah khidmat ni. Ustaz saya ni rajin sembahyang, tapi orang tak lantik jawatan kuasa ni kan. Saya ni rajin sembahyang. Itu sebenarnya sembahyang ini tanggungjawab kita. Orang nak lantik tu ke lantik ni, itu bukan masalah ada kaitan dengan sembahyang. Tapi kalau anda tanya juga apa kaitan sembahyang, kayak kita rajin sembahyang dengan pencapaian dalam mata pelajaran tercorot terbelakang, ataupun saya je semayang Ustaz tapi selalu sakit-sakit. Orang tak semayang sihat walafiat, tak sakit-sakit pun. Sebenarnya saya nak baca satu riwayat ya, diceritakan bahawa Allah Ta'ala kalau kita melihat nasib kita rajin semayang tapi sentiasa ditimpa musibah. Rajin semayang, rumah kena pecah masuk pencuri. Rajin semayang, kereta kena pecah masuk, kena pecah dan barang-barang kaset radio ke apa tu CD habis kena buat lari. Apa tu Ustaz? Saya rajin semayang Ustaz. Sebenarnya disebut dalam satu riwayat, abtalihim bil masaib diutahhirahum min adz-dzunub wal ma'ayib. Kata Allah, aku nak uji mereka, aku nak uji hamba-hambaku bil masaib, dengan musibah-musibah. Musibah itu ialah perkara yang manusia tak suka. Antaranya penyakit, antaranya rezeki tak menentu, antaranya kematian, antaranya kecederaan, antaranya kecurian, antaranya kerompakan kena menimpa kita, dan bermacam-macam lagi lah. Aku sengaja nak uji mereka dengan musibah-musibah, kata Allah, liutahhirahum minadz-dzunub wal ma'ayib, untuk aku sucikan mereka daripada dosa-dosa dan juga segala keaiban-keaiban, kekurangan-kekurangan.
Allah Ta'ala, aku sengaja bagi mereka musibah. Tuhan, saya dah sebut sebelum ni bahawa musibah bukan bermakna Allah benci. Nikmat bukan bermakna Allah sayang. Allah bagi dunia kepada sesiapa saja. Sama ada orang tu dia suka ataupun dia tak suka, dia bagi. Islam ke, kafir ke, dia bagi dunia. Tapi Tuhan tak bagi agama, melainkan kepada orang yang disuka saja. So, saya sebut semalam, sembahyang itu tiang agama. Kalau anda rajin sembahyang, artinya Allah sayang kepada anda. Okey, lepas tu jangan marah anak kita kadang-kadang. Engkau ni sembahyang tapi pelajaran tercorot nombor 30 daripada 31 dalam kelas. Aduh, kita marah anak kita sembahyang. Jangan kaitkan dengan sembahyang. Sembahyang itu kewajipan kita dengan Allah. Ya. Kemudian disebut dalam satu riwayat yang lain, min ibadi man uhibbu du'a'ahum wa ana abtalihim liyaqulu ya Rabb. Di kalangan hamba-hambaku, kata Allah, aku suka dengar suara-suara mereka berdoa kepada aku. Lalu aku uji mereka dengan musibah, dengan benda yang menyusahkan mereka, benda yang kata apa, yang mereka tak suka. Liyaqulu, supaya mereka berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku. Aku nak dengar suara mereka berdoa kepada aku. Sebab itu bila kita diliputi kenikmatan kemewahan Haji Zul, Cik Azlan, dan juga pendengar-pendengar semua, jarang-jarang mulut kita nak sebut wahai Tuhan. Kita semua sebut aku ni asyik aku je, ataupun saya ni jarang. Tapi bila kita sakit je, Allah. Apa ni Haji Zul siap agak Allah. Kenapa ni demam Ustaz? Allah kan? Allah tu. Sekali nafas tu dah 10 kali Allah sebut. Tapi itulah bila Tuhan nak uji kita, turunkan musibah, sebab Tuhan nak dengar suara kita sebut tu Allah. Uhibbu du'a'ahum, aku suka mendengar doa mereka. Ya Allah, ya Tuhanku, kau angkatlah musibah ini ya Allah. Itu sebab kadang-kadang kita ditimpa musibah. Hikmahnya adalah supaya kita lebih banyak berinteraksi, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cuba kita lihat lagi beberapa perkara. Ustaz, dia kata sini saya nak sembahyang, ada satu persoalan. Tetapi macam mana Ustaz? Majikan saya tak benarkan saya sembahyang. Dan kadang-kadang waktu tu sangat sempit Ustaz. Kadang-kadang waktu setengah jam itulah makan, itulah sembahyang. Kadang sampai ada kawan-kawan kita terlepas sembahyang Ustaz. Jadi ini juga satu benda yang sering berlaku juga sebenarnya Haji Suci Azlan. Kadang-kadang mendapat majikan yang sama ada yang dia ni bukan Islam, ataupun majikan Islam yang dia tak faham tentang Islam. Yang faham kerja. Allah Ta'ala kata apa? Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan ditinggalkan dalam keadaan dia berkata, aku beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak diuji. Allah Ta'ala uji dia dengan majikan dia. Wahum la yuftanun tu tak difitnah. Tuhan fitnahkan dia, Tuhan timpakan ujian dengan cara melalui majikannya. Dia dapat majikan yang tak semayang, ataupun dia dapat majikan yang kafir. So majikan kafir tak benar dia semayang, awak kena kerja. Awak gimana ni? Surah pun tak ada kadang-kadang. Maka dengan sebab itu kata Allah, antara benda ni majikan dengan Allah SWT. Kata Nabi SAW, la ta'ata li ahadin, dan sabda hadis yang lain, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk sekiranya taat kepada makhluk itu menyebabkan kita derhaka kepada Allah pencipta kita. So mereka kata, you tak boleh semayang, kita wajib semayang, lawan majikan kita, fight. Dan fight kita ada apa ni, jabat buruh kan. Di situ kita boleh buat pengaduan. Kalau ada majikan tak benarkan kaki tangan Islam yang sembahyang, anda boleh pergi ke jabat buruh. Anda boleh buat laporan dan aduan, sebab dari segi etikanya, dari segi sebenarnya undang-undangnya salah. Dia kena benarkan kerja Islam sembahyang. Tapi ingat, dalam konteks agama tak boleh taat kepada orang
La ta'ata li ahadin fi maksiatillahi ta'ala, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada manusia dalam perkara yang menderhakai Allah. Sesungguhnya taat itu pada perkara-perkara yang baik saja. Saya kira itu jelas, Ustaz. Baik, Abang, terima kasih Ustaz untuk pengkongsian